Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf pada tuan-tuan kerana mengganggu tuan-tuan yang sedang sembahyang dan dengan iktikaf. Di sini ada satu dua pengumuman. Yang pertamanya, kiranya tuan-tuan untuk cek mata, cek mata ada ke luar sana, buat pemeriksaan mata. Kira mata ada kelabu ke apa ke, tuan-tuan boleh pergi belakang masjid, ada buat pemeriksaan mata. Untuk tuan-tuan percuma sahaja, cuma nak beli kena bayar duit lah, RM50. Cuma pemeriksaan itu percuma. Dan untuk seterusnya pada hari ini sebenarnya hari Jumaat, yang mana Masjid Ihsan telah mengundang Piu Tawi sekali lagi datang ke masjid kita untuk membaca khutbah dan buat tazkirah sebelum Jumaat. Jadi dengan tidak membuang masa, saya mempersilakan Piu Tawi selama 15 minit untuk menyampaikan tazkirah untuk tazkirah Jumaat pada tengah hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid sunat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di samping kita beriktikaf, marilah sama-sama kita dengar beberapa potongan nasihat selama lebih kurang 15 minit sebelum sama-sama kita akan menunaikan salat fardu Jumaat yang merupakan akhir ataupun sudah pun masuk Zulqa'dah. Esok sehari lagi. Ya. Buat kita raya hari Sabtu. Baiklah, sehari lagi baki esok Syawal. Maka Jumaat ini Jumaat yang terakhir Syawal bagi edisi 1444 Hijriah. Apa yang pasti ialah Allah Ta'ala melebarkan nikmat umur pada kita, memberi peluang dan ruang pada kita supaya kita berusaha sebanyak mungkin bekal untuk kita menghadapi kehidupan yang sebenar, kehidupan yang sebenar, yang sementara kita duduk di dunia, sementara
Sementara apa? Sementara kita akan beralih ke satu alam lain, iaitu alam kubur, alam barzakh, alam baqa. Masjid kita pun ada sebidang tanah yang diwakafkan, beli dan wakaf sebagai tanah perkuburan. Kesitulah kita, kesitulah kita, maupun kita kenapi, tak maupun kita kenapi. Jadi pi kita tu di situ. Lagu mana kita nak pi kalau tanpa beg takwa kita, ataupun bagasi amal saleh kita. Kalau kita nak pergi ke Mekah, ada beg, ada bagasi. Ya, kalau kita nak jalan, kerana apa berjalan? Kerana kita akan bermusafir. Di sana kita ada bekal sepanjang perjalanan kita, ataupun sampai destinasi kita, apa bentuk bekal kita. Begitu juga habuan kita di akhirat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala buka seluas-luasnya masa untuk kita menjadikan setiap amal saleh kita sebagai bekalan akhirat kita. Kalau kita lihat semasa Ramadan, ramai masjid surau. Berlalunya Ramadan, pergi ke mana habis orang yang mai sembahyang tarawih di masjid dulu. Selepas Ramadan, mereka pun tidak ada lagi. Itu merupakan lumrah mana-mana masjid. Macam mana keadaan hari ini, macam mana keadaan sebelum kedatangan Ramadan. Padahal Ramadan setiap kali mai bagi tahu kita betapa masjid merupakan tempat untuk kita menghantar sebanyak mungkin amal saleh kita. Pintu utama ialah masjid. Pintu utama sembahyang jemaah kita untuk Allah Ta'ala redha, masjid. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Bagaimana kita nak buktikan ketakwaan kita kalau kita tak pergi masjid, ataupun kita pergi masjid dengan sebab-sebab tertentu, ataupun kita pergi masjid dengan ada kenduri, ataupun kita pergi masjid disebabkan dijemput, ataupun kita pergi masjid sebabnya Ramadan. Sama aja. Kalau kita salat baru nak pergi masjid bulan Ramadan, maka samalah kalau kita pergi masjid sebab kita dijemput, sebab kita ni ada kenduri, sebab kita ni apa sebab? Bukan sebab masya Allah, selain daripada Allah. Ada tak pahala sekalipun kita rajin ulun di bulan Ramadan, faham bagi elok tasawur Islam, maka macam mana kita jadikan Ramadan itu, maka kita beribadat bukan kerana Allah tetapi kerana Ramadan. Kita pergi masjid bukan mengharap redha Allah,
tapi mengharap pujian orang itu orang ini. Kita pergi ke masjid bukan kerana rahmat Allah, tetapi dengan kerana ada kenduri dan sebagainya. Sekalipun kita pergi masjid kerana apa? 1 hingga 30 Ramadan, bukan kerana Allah. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Itu yang pertama. Maka daripada situ kita kena tanya diri kita, apakah aku ni masjid nanti bulan puasa nak mai pula? Apakah aku ni Quran tadarus nanti bulan puasa nak mai pula? No? Apakah aku ni nak pergi masjid nanti tunggu tarawih puasa nak mai pula? Nah, samalah aku nak pergi mengaji, nanti tengok syekh mana kelia-kelia sikit baru nak pergi. Tengok datuk, tengok apa nama tuan syekh berupadan dengan aku pencen timbalan pengarah kot. Takkan nak pergi dengar ustaz kampung ni ada nak badan. Aku pencen pengarah kot, aku pencen guru besar kot, aku pencen, takkan nak badan. No, itu bukan kayu ukur bagi kita untuk menilai seseorang. Sebenarnya dengan majlis ilmu kita hadir bukan kerana jahil. Sebahagian kita hadir ke majlis ilmu bukan kerana jahil, tetapi kerana kelebihan majlis ilmu, fadilat majlis ilmu. Maka dengan sebab itu janganlah kembali sunyi masjid kita semacam mana sebelum kedatangan Ramadan. Nah, kadang-kadang guru-guru yang mai di tempat kita, yang telah diurus, yang telah diatur oleh pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, mereka mai daripada jauh. Mereka ni tuk guru, mereka ni murabbi, mereka ni ilmu, mereka ni mengajar ikhlas betul-betul. Tiba-tiba yang hadir banyak tiang daripada orang, banyak tiang daripada orang. Tengok kelin tiang, tengok kelin ni tiang, ada orang belakang tiang, pakai tak nampak orang. 4, 5, 6 orang aja, tiang lagi banyak pada orang. Kadang-kadang kesian guru-guru kita mai daripada jauh. No? Siapa yang nak menghidupkan masjid kita? Bukan dia orang jauh. Kita lah nak hidupkan masjid kita. Siapa yang nak menghidupkan majlis ilmu di tempat kita? Bukan orang jauh. Kita lah. Maka Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita bila mana Allah Ta'ala sibukkan kita dengan masjid. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan rumah dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sibuk tiba-tiba kita ni dengan masjid, dengan madrasah, dengan majlis ilmu. Tu dia, kita tak sedar pun itu merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Kita duk kira yang kita minta doa, tiba-tiba tak dapat. Minta punya minta, tak dapat. Macam kita minta serupa dengan tak ada apa, macam sia-sia aja. Tapi sebenarnya yang kita duk boleh main masjid, yang kita duk boleh dengar orang mengajar, yang kita ni daripada subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya duduk di belakang imam takbiratul ihram yang pertama, kita tak sedar itu merupakan anugerah Allah kepada kita, yang kadang-kadang kita minta yang lain yang Allah bagi. Tuan-tuan ingat kecil ke kita boleh mai sembahyang jemaah di masjid? Tuan-tuan ingat kecil ke kita boleh mai awal di masjid dan i'tikaf di masjid? Tuan-tuan ingat kecil ke bila kita boleh mai dengar kuliah-kuliah ni, majlis-majlis ilmu ni? Tuan-tuan, besar tuan-tuan. Besar sangat-sangat.
besar yang amat. Macam mana berlaku di Suriah. Satu orang ulama cerita ringkas bagaimana orang yang meninggal tak ampun. Di sana di Arab kebanyakan tempat macam satu di bawah tanah, kemudian dilungguk-lunggukkan aja. Tak semacam kita yang ada kubur, yang ada khanda, yang ada liang. Di sana di tanah Arab, mereka lebih kurang satu bilik di bawah tanah. Mereka pakai slide, mereka masuk. Ada yang reput-reput, tulang mereka akan raih, mereka akan bubuh jenazah yang baru. Tuan-tuan, ringkas dia, dalam ramai-ramai itu ada jenazah yang seperti baru, kain kafannya apa semua seperti baru, dengan bau pun tak ada busuk mana. Tak ada busuk. Bila ditanya, disiasat, Masya Allah, orang yang suka kepada orang yang hadir di majlis ilmu. Bukan dia mengajar apa pun, bukan dia duduk dalam majlis ilmu, tetapi dia suka orang-orang yang duduk mai ke majlis ilmu, tetapi dia uzur tak boleh nak mai ke majlis ilmu, tapi dia ada minat. Masya Allah, yang tu saja pun Allah Ta'ala tajalli kelebihan di dunia lagi dah. Jasad dia tak apa-apa, apatah lagi orang yang sentiasa hadir di majlis ilmu, orang yang sentiasa menyampaikan ilmu dengan ikhlas. Tuan-tuan, sudah tentu ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala sediakan nanti. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, dah lebih kurang 5 minit lagi. Maka dengan masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sangat terbatas. Tuan-tuan, hari-hari nanti kita dengar Allahu Akbar, orang tu meninggal. Kadang orang yang jauh dengan kita, yang kita tak kenal pun, yang kita kenal, dia tak kenal kita, meninggal. No? Apa punya artis yang meninggal, yang dia tak kenal pun tuan-tuan, tapi tuan-tuan kenal dia. Tuan-tuan tengok dia, oh artis ni lagu ni dia menyanyi. Artis ni berlakon filem ni. Artis tu dia bukan kenal pun kita, tapi kita pergi kenal dia. Dia meninggal, pas seorang ada yang meninggal di Mekah, antaranya almarhum Jalaluddin Hasan. Tuan tahu siapa tak kenal pak dia? Pak dia satu orang guru Quran. Masya Allah, Hasan Az-Zahari. Main tangan anak-anak, no, ada yang polis, ada yang jadi pelakon. Tuan-tuan, hang pelakon ke, hang kaya macam mana pun, hang idealisme yang sangat hebat, hang ada pangkat, hang ada Datuk Seri, hang duit banyak sekalipun, hang akan menghadapi saat kematian. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana pun kita berada, di mana pun dunia yang kita pergi, Allah Ta'ala kata kematian pasti akan mendatangi kita. Jadi kita tidak ada masa. Lepas hari kita dengar jenazah, lepas hari kita dengar lah van jenazah. Pendek kata, sebahagian masjid van jenazah dia tak pernah boleh duk parking lama. Tak pernah duk boleh parking lama. Kadang-kadang bimbang khairat kematian mereka ni tak cukup duit. Bimbang. Pasal apa? Banyak sangat kematian. Jadi bila kita tengok orang ni, lupakah kita dengan kita pun sama juga, tapi tak tahu bila. Kita pun sama juga, kita tak tahu bila tarikh kita. Jadi sebenarnya bila kita tak tahu tarikh kematian kita, maka masjidlah tempat kita banyakkan masa kita. Nah, ada orang mereka sibuk sebagai pemimpin, mereka tak sempat dengan masjid. Padahal mereka sangat-sangat kalau boleh nak duduk i'tikaf tenang dalam masjid. Tapi oleh kerana tugas sebagai pemimpin,
exco sana, exco sini, YB sana, YB sini. Begitu kan sikit. YB sana, YB sini. Dia kena begitu kan sikit tu. No? Pasal apa? Pasal sebelum YB, dia boleh i'tikaf dalam masjid lama-lama. Tapi sudah jadi YB, sudah nak lalu depan masjid pun beralih saja boleh. Yang nak bertingkah tak ada masalah, tak payah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi masa dengan masjid. Maka gunalah kesempatan masjid kita. Kerana jenazah kita hari ni kita sembahyangkan jenazah kawan kita. Satu masa orang usung jenazah kita, orang pula akan sembahyangkan jenazah kita. Dua-dua ni berlaku di mana? Di masjid. Di masjid, kebanyakan di masjid. Maka sudah tentu kita kena banyakkan masa kita, habis masa kita. Jangan dalam surah abang tulis habis masa atas jalan. Nak abang apa? Nak abang jam, hari-hari jam. Jadi kita dah hari-hari jam kita di masjid. Hari-hari jam kita di masjid. Salat berjemaah kita di masjid. Majlis ilmu kita di masjid. Tuan-tuan, jadi itulah saya sebenarnya mengajar tuan-tuan sebagai menyahut seruan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid kembali menghidupkan masjid kita. Katanya akan bermula kuliah-kuliah ilmu pada bulan 6 nanti. Sebabnya test sepanjang bulan 5 tengok tak ada orang. Kita bimbang start bulan 6 pun sama juga. Kita nak start bulan 6 ni setelah mana disusun jadualnya, marilah kita sama-sama menghidupkan majlis ilmu di masjid kita. Jangan pilih siapa-siapa pun. Jangan pilih siapa-siapa pun yang nak mai, kita hadir. Guna kesempatan ruang kita untuk perkara yang menjadi bekal akhirat kita. Jadi sekadar itu sebelum saya nak bagi tahu yang pertama, badal haji masih dibuka. Badal haji, upah haji, badal haji samalah. Badal haji dan umrah pada tahun ini, siapa-siapa yang ada hajat ingin melaksanakan boleh menghubungi saya insya-Allah. Kalau yang kedua ialah sumbangan tabung pelajar tahfiz dan bangunan tahfiz yang kena ribut, ya. Kita ada sediakan di depan sana satu dan di sebelah kanan masjid kita. Di luar sana ada kerusi satu, ribut yang kena zen dan kayu sebahagian rosak teruk. Jadi tuan-tuanlah sekurang-kurangnya baik pulih, ya, meringankan pihak pengurusan Pusat Pendidikan Al-Quran dan Tahfiz. Jadi dua perkara dapat saya kongsikan daripada tengah hari ini insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Kau berkatkan usia kami, Kau panjangkan umur kami. Ya Allah, limpahkan dengan limpahan rezeki kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, rahmatilah keluarga kami. Ya Allah, ampunilah kedua ibu dan bapa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Piutowi. Dan untuk tuan-tuan di sebelah kanan masjid sana ada pemeriksaan mata percuma. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan selepas solat Jumaat lagi boleh pergi buat pemeriksaan mata di sebelah kanan. Dan juga selepas solat Jumaat sebentar lagi kita ada mengadakan tahlil arwah untuk Datuk Wahab Abu Bakar. Dan di mana tuan-tuan kalau ada kelapangan alhamdulillah tunggu bersama-sama kita mengadakan tahlil. Sekian, terima kasih.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله فوفقني وإياكم مما يحبه ويرضى. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana perbuatan yang sedemikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Maka diam, dengar serta taatlah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillahil qail وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتقى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والمسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat kekasih Allah, mimbar hari ini berpesan kepada tuan-tuan, juga lebih-lebih lagi diri saya, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti kata menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala perkara yang dibenci di sisi Allah. Mudah-mudahan berjayalah hendaknya kita di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersedialah dengan amalan-amalanmu bagi menghadapi hari esok, yakni sebahagian hari manusia yang dibangkitkan dalam keadaan terhoyong-hayang. Ada sebahagian manusia dibangkitkan perutnya membusung bagaikan gunung ganang. Ada sebahagian manusia bukan lagi berkepala manusia. Ada manusia yang lemas dalam peluh dan nanah mereka. Dan ada pula di kalangan manusia yang dibangkitkan dengan pakaian-pakaian, dengan kenderaan-kenderaan yang begitu indah, ditempatkan mereka pula di singgah-singgah sana yang begitu indah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mendalam pengetahuannya dengan apa yang kamu kerjakan. Hadirin mukminin kekasih Allah, saya berpesan kepada tuan-tuan yang masih berada di luar, masuklah ke dalam dewan salat yang mulia. Juga anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang masih berbual, yang masih duk minum-minum, yang masih duk makan-makan, hentikan makan dan minum kamu, kerana kita akan mengisi perkara yang menggantikan rukun yang amat besar peranan dan faedahnya. Marilah sama-sama kita khusyuk dan khudu bagi memberi ruang yang hanya 10 minit ini sebagai kesempurnaan pahala salat Jumaat kita, untuk kita akan abadikan sebagai seorang Muslim yang sempurna. Sidang Jumaat kekasih Allah, dalam pada kita melayari kehidupan kita daripada Ramadan yang lalu sehinggalah Syawal akan berakhir pada keesokannya. Syawal yang mulia, ada satu amal yang mana kita laksanakannya seumpama ganjaran, seumpama puasa setahun, yaitu mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, ditambah pula lagi 6 hari di bulan Syawal, maka diberikan ganjaran seumpama berpuasa sepanjang tahun. Sidang Jumaat kekasih Allah,
Maka kita hayati sedikit nasihat dan pedoman yang pernah diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Hadis yang berbunyi, la tazulu qadama 'abdin hatta tus'alu an arba' an umrihi fima afnah wa an jismihi fima ablah wa an malih aina iktasaba wa ila aina anfaqah an ilmihi bima fa'ala fihi atau kama qalu alaihi salatu wassalam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hadis ini selalu kita dengar, hadis ini selalu kita baca. Bahkan hadis ini amat mudah untuk kita fahami. Hadis ini memberi peringatan kepada kita daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya datangnya kebenaran, darinya datangnya rahmat. Maka sudah tentu kita beriman dengan apa yang disampaikan sekalipun bukan datang lagi masanya. Hadis ini memberi maksud bahawa tidak akan berganjak dua kaki anak Adam pada hari kebangkitan sehingga disoal kepadanya tentang 4 soalan. Soalan yang pertama ditanyakan tentang umur. Sekian lama umur yang Allah berikan kepada kita, kemanakah kita pergunakannya? Untuk apakah kita pergunakannya? Apakah yang telah kita habiskannya? Soalan yang kedua ditanyakan tentang jasad kita, sihat tubuh badan kita. Samalah, kemana kita pergunakannya? Untuk apa kita pergunakannya? Buat apa dengan nikmat itu? Soalan yang ketiga tentang harta yang kita usahakan dari sumber mana dan kemana pula kita belanjakan harta tersebut. Soalan yang keempat tentang ilmu. Berapakah ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita cari, dan ilmu tersebut berapa punya yang telah kita amalkannya. Sidang Jumaat kekasih Allah, bahawa kematian itu akan disoal oleh malaikat mungkar nangkir apabila sampai sahaja kita di alam kubur. Lalu siapakah yang akan menjadi defendant kita? Siapakah yang akan menjadi pembela kita? Dan seterusnya kita akan disoal pula pada hari kebangkitan. Pada hari itu dengan matahari sekadar 1 jengkal di atas kepala, pada hari itu dihimpunkan akan sekalian manusia dan sekalian makhluk Allah Ta'ala untuk diadili. Pada hari itu berbagai-bagai hiruk pikuk manusia yang mengharapkan pertolongan. Pada hari itu hari penyesalan. Hari tersebut namun ditanyakan lagi kepada kita tentang 4 soalan ini. Apakah 4 soalan ini kalau ditanyakan kepada kita hari ini kita mampu menjawabnya dengan sempurna? Sudah tentu kita perlu kepada usaha, kita perlu kepada persediaan, kita perlu kepada penghayatan. Di manakah umur yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita? Apakah kita taat dengan perintah Allah dan Rasulnya? Apakah kita engkar dengan perintah Allah dan Rasul? Ataupun kita beriman, kita taat sebahagian daripada perintah Allah dan Rasul, lalu sebahagiannya pula kita kufur. Wa'ayazu billahi min zalik. Umur yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita, sudah tentu apakah tugas utama kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, illa liya'budun. Tidak aku utuskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia
melainkan menjadi hamba kepada aku. Bukan Allah Ta'ala cipta kita sibuk duk nak sambut anniversary. Bukan Allah Ta'ala cipta kita duk sibuk nak buat program sambutan Aidilfitri. Bukan Allah Ta'ala ciptakan kita duk sibuk nak pi sambutan Aidilfitri, sambutan hari jadi, sambutan ulang tahun perkahwinan, sambutan ulang tahun itu, ulang tahun ini. Bukan itu tugas utama yang Allah Ta'ala ciptakan kita. Bahkan Allah Ta'ala ciptakan kita adalah tugas utamanya sebagai hamba. Apakah tempat untuk kita jadikan kita kepada Allah, hamba kepada Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa menganjurkan para sahabat dan umat Islam untuk melakukan ibadat di masjid. Dan baginda sendiri akan senantiasa berada di masjid, akan senantiasa beriktikaf di masjid, akan senantiasa menganjurkan majlis ilmu di masjid, akan senantiasa, kerana masjid merupakan ruang yang seluas-luasnya datangnya rahmat Allah kepada kita. Apakah kita pada hari ini menggunakan umur kita untuk kita mengabaikan masa-masa yang berlalu? 24 jam. Berapa jamkah kita betul-betul melakukan ibadat kepada Allah? Kalaulah hanya kita menghubungkan masa salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, tidak hanya baru 15 minit pun tak sampai daripada 24 jam yang Allah Ta'ala berikan, tetapkan kepada kita seharian. Sidang Jumaat kekasih Allah, kembalilah kita kepada fitrah kita, kepada asal tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula sebahagian kita yang rajin salat, sama juga kita masih alpa dan lupa melakukan perkara dosa. Judi pun kuat, salat pun kuat, judi pun kuat, sembahyang pun kuat, jemaah pun rajin, judi pun rajin. Wa iyazubillah. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian daripada kitab aku, dan apakah pula kamu kufur sebahagiannya pula? Sidang Jumaat kekasih Allah, kita tahu yang mana yang diperintahkan kepada kita halal, dan kita tahu yang mana yang diperintahkan kita itu haram. Kita hendaklah melihat betapa fenomena yang berlaku di kalangan kita yang masih asyik dengan judi online, yang masih lupa, yang masih menyelamun dengan judi online, judi talian. Sidang Jumaat kekasih Allah, mereka nak cuci duit dengan cara judi online inilah. Mereka terlalu banyak duit, mereka banyak saham-saham yang haram, yang mana sebahagian mereka telah menguasai mentaliti orang Melayu kita, orang Islam kita, apalagi orang-orang muda kita, apalagi remaja-remaja kita. Sidang Jumaat kekasih Allah, perlu kepada usaha sepanjang hidup. Sebelum kita pejam mata, pastikan Islam berada di dalam rumah tangga kita, Islam mengalir di dalam kalangan masyarakat, anak-anak qaryah kita, negeri kita, dan sehinggalah Islam itu mendaulatkan di dalam negara kita. Yang kedua, soalan tentang kesihatan, tentang tubuh badan, yang Allah Ta'ala tanya kepada kita, an jismihi fima ablah. Apakah tangan kita hari ini kita gunakan untuk perkara yang Allah Ta'ala perintah? Mata, telinga, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut. Jangan lagi wahai mulut engkau berkata-kata, kerana sepanjang hidup di dunia engkau mampu berkata-kata.
maka kami tutup mulut dari berkata-kata. Yang menjadi saksi di hadapan kami adalah tangan dan kaki mereka. Bahkan sekalian anggota kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat kekasih Allah, sihat ni merupakan satu nikmat daripada dua nikmat yang pernah Nabi sabda, yang kebanyakan manusia lupa. Ni'matani maghmunun 'ala al-insan as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilupai oleh kebanyakan manusia. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat lapang. Nikmat lapang masa merupakan juga nikmat yang sering kita lupa. Sidang Jumaat kekasih Allah, betapa banyak orang yang sakit di hospital, mereka mengenangkan masa sihat mereka. Apabila mereka mengenangkan masa sihat mereka, mereka nak melakukan amal saleh, nak ke masjid, nak baca Quran, nak bersedekah. Pada ketika itu mereka tidak mampu untuk berbuat. Mereka tidak mampu lagi, melainkan ada orang yang akan menguruskan mereka. Berak mereka, kencing mereka memerlukan bantuan oleh seseorang yang mengurus mereka. Di saat ketika itu nak ke masjid, nak ke majlis ilmu, nak salat waktu malam dan sebagainya. Namun apakah daya tidak mampu untuk mengurus diri sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain. Sidang Jumaat kekasih Allah, betapa setiap anggota kita adalah finance, pinjaman daripada Allah. Lutut kita, kaki kita dan sebagainya. Sebab sepertinya tidak ada nilai jikanya sakit, jikanya tidak ada ubat. Kalau ada ubat pun mahal. Itulah harta kita, itulah aset kita. Seumpama tidak ada nilai apabila anggota kita akan merasai sakit. Sidang Jumaat kekasih Allah, di kesempatan sihat, sekalipun kita salat di atas kerusi, sekalipun kita salat secara orang uzur, maka datanglah ke masjid, melakukan amal saleh. Soalan yang ketiga tentang harta, daripada mana kita usahakan, ke mana pula kita belanjakan. Jangan kita jadi bakhil dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Pastinya rezeki yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita untuk kita urus mengikut lunas-lunas yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita tamak dengan harta dunia. Sebaliknya kita jadikan harta tersebut sebagai harta yang kekal abadi kita di sana. Sudah tentu kita yang beruntung. Sidang Jumaat kekasih Allah, jangan kita cari pasal dari sumber yang tidak tahu status halalnya, lalu kita bawa balik ke rumah kita, lalu kita masukkan ke dalam mulut dan anak isteri kita. Sidang Jumaat kekasih Allah, sedangkan harta itu belum tentu status halalnya, lalu kita belanjakan ke dalam harta, ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan terjerumus kepada perkara-perkara syubhat, akan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Sudah tentu hal ini menyebabkan macam-macam masalah di dalam rumah tangga kita. Apakah kita melihat status anak-anak kita yang malas salat, yang malas membaca Al-Quran, yang suka melawan, yang suka menengking, yang suka berkelahi antara satu sama lain? Kita hendaklah cek daripada mana sumber rezeki kita yang kita masukkan ke dalam mulut mereka. Apakah ianya berpunca dari perkara yang haram, wa'iyyazubillah? Maka sudah tentu masalah-masalah ini untuk supaya kita fikirkan. Hari ini tidak ada siapa yang akan persoalkan kepada kita, namun di akhirat Allah Ta'ala akan bertanya daripada sumber mana kita usahakan,
dan ke mana pula kita belanjakan. Yang terakhir, Allah Ta'ala tanya tentang ilmu kita. Berapakah ilmu yang telah kita amalkan? Berapa banyak ilmu kita ada, namun amat sedikit ilmu yang kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, janganlah kamu bercakap sesuatu perkara yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya dosa-dosa besar di sisi Allah bagi mereka yang hanya pandai berkata tetapi tidak melakukannya. Sidang Jumaat kekasih Allah, jadikanlah 4 soalan ini masjid sebagai jawapan untuk kita jawab di hadapan Allah. Ya Allah, umur yang kau bekalkan kepada aku senantiasa berulang-alik ke masjid salat berjemaah. Ya Allah, tentang kesihatan tubuh badan yang kau berikan kepada aku gunakan nikmat sihat tersebut untuk memperbanyakkan salat-salat berjemaah di masjid, untuk aku senantiasa berada di dalam halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu yang ada di masjid, seperti ilmu fiqh, ilmu aqidah, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu tajwid dan sebagainya. Yang ketiga, ya Allah, daripada sumber yang halal aku usahakan, lalu aku belanjakan fi sabilillah di tabung-tabung yang ada di masjid. Ya Allah, redalah dengan apa yang aku lakukan. Ya Allah, tentang ilmu yang aku pelajari di masjid, lalu aku cernakan, lalu aku sampaikan kepada anak dan isteri aku, kerana aku mendengar potongan ayat yang engkau telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari dihumban ke dalam neraka. Ya Allah, lalu aku beramal dengan apa yang aku dapat ilmu-ilmu itu di majlis-majlis ilmu yang telah diadakan di masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau 4 soalan ini, masjid sudah cukup menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khatib menyeru dan merayu, ramai-ramaikanlah kita menghidupkan masjid, rumah Allah. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir saya kira, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, maka sebenarnya mereka itulah yang beriman kepada aku dan hari pembalasan ataupun hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita hayati pada tengah hari ini merangkumkan kepada keseluruhan hidup kita untuk lebih manis dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi, sebagai Muslim menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk senantiasa berniat mempertahankan kemuliaan agama Islam. Walaupun negara dalam keadaan aman, kita tetap berniat, berazam dan bersiap sedia untuk membela Islam dan umatnya jika berlaku gangguan dari musuh-musuh Islam terhadap kedaulatan Islam dan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia belum pernah ikut berperang atau tidak pernah meniat dirinya untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas satu bahagian dari munafik. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dihormati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 'ashran wa hatta anhu 'ashra khati'atin." Dan siapa bersalawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmatmu ke atas kami sekalian, hamba-hambamu, dan kepada pemimpin kami terutama Raja Pemerintah Negeri Kedah Darul Aman Aminul Karim Sultan Salahuddin ibn al-Marhum Sultan Badali Shah, serta Raja Muda Tunku Sarafuddin ibn Sultan Salahuddin, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksana pemerintahan yang adil lagi diridaimu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu akan segala keredaan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaikilah pergaulan antara kami, engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas berfikir, dengkel dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Ya Wadud, engkau baikilah keluarga kami, anak istri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami,
dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, serta menjadi teladan yang baik kepada manusia lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Kedah ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hidup bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة شرف ودرجة العالم sempurnakan shaf, rapatkan shaf. Usalli fardhu jumu'ah fi rak'atayn. Allahu akbar. وسبحان الله أكبر والله صلوات إن صلاتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم السلام علينا وأشهد اللهم صل على وما بارك السلام عليكم
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إلى روح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح أهل القبور، إلى أرواح والدينا ومعلمينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر قال العبد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى الآمن برحمة الله وبكرمه للنبي الكريم وأصحابه وإلى أرواح أهل القبور خصوصا إلى روح المحب من بكاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين.
اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأموات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة على أهل القبور. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم ادخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بهذا اليوم الجمعة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. تقبل دعاءنا وصلاتنا وتهليلنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bagi tuan-tuan yang ingin melaksanakan badal haji, maka boleh hubungi saya, barengan saya. Yang kedua, tabung sumbangan pendidikan Al-Quran dan Tahfiz. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.